Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabak, alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, selagi mana Allah Taala memberikan kita nafas untuk kita meneruskan kehidupan. Allah juga memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini, yang masih lagi berbaki ini, dengan melakukan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan, dan seterusnya moga-moga Allah Taala terus melimpahkan petunjuk dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi membaca surah Al-Waqiah, surah yang ke-56. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-41. Okey, kita dah masuk subtopik yang baru, iaitu pada ayat yang ke-41. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, surah Al-Waqiah ni tuan-tuan, setelah 40 ayat kita baca, rasanya dah berapa siri hampir 2 bulan, tak silap saya, hampir 2 bulan lebih. Kita dah tengok pada surah Al-Waqiah, yang mana Allah Ta'ala membuka surah ini bercerita tentang syurga dengan nikmat-nikmat yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Waqiah berkaitan tentang syurga. Saya percaya tuan-tuan, paling tidak dia telah menyentuh hati kita untuk tak merasa beban yang kita tanggung di dunia. Kita melihat ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita di dunia ini sangatlah kecil berbanding dengan balasan pahala atas kesabaran kita di hari akhirat nanti, iaitu dengan ganjaran syurga yang sangat-sangat besar nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan sebab itulah, seperti mana awal mukadimah surah Al-Waqiah yang kita bincang dahulu, ada sebahagian daripada perawi-perawi hadis ni menyebutkan tentang satu hadis yang kita dah maklum status hadis ni adalah dhaif, iaitu disebutkan Nabi SAW telah bersabda, man qara'a suratal waqi'ah kullu laylah lam tusibhu faqatun abada, iaitu disebutkan Nabi telah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpakan kesusahan kepadanya selama-lamanya. Hadis ni tuan-tuan bertaraf dhaif, dan hadis ni kalau kita faham seolah-olahnya membaca surah Al-Waqiah dijauhkan kita daripada musibah, dijauhkan kita daripada kesusahan dan juga kefakiran. Namun bila kita tadabbur, rupa-rupanya yang lebih besar lagi Allah ingin berikan kepada kita. Dengan kita melihat akhirat itu dan kita mengetahui apa yang ada di dalam syurga Allah, ia meringankan, menenangkan hati kita apabila kita menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah Ta'ala timpakan kita di dunia. Itu mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Dan sifat dunia tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada tadabbur kita, sifat dunia ni, kehidupan dunia ni, Allah menyebutkan kehidupan dunia ni adalah seperti air. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, sifat kehidupan kita di dunia ni adalah seperti air. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Kahfi. Tuan-tuan buka surah Al-Kahfi, tengok ayat yang ke-45. Okey, kita boleh mula terus tuan-tuan, saya mula je terus. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-45. Okay, kita tengok sikit tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita. Sekarang kita bicara surah Al-Waqiah, surah yang menghilangkan rasa susah, yang menghilangkan kefakiran selama-lamanya kita di dunia. Sebab apa? Sebab hari akhirat tu, syurga tu, Allah detailkan ganjaran-ganjaran dia. Bila kita tahu nikmat dia,
Kita tahu ganjaran dia, kita rasa ya Allah, taklah besar mana ujian dunia ni. Sikit sangat, kecil sangat. Macam kita lah hari ni, kita dah usia 30-an, 40-an, 50-an. Bila kita tengok anak-anak kita ambil SPM 17 tahun, ada yang ambil UPSR 12 tahun. Kita kata, ya Allah, kalaulah awak tahu tempat mak ni, PMR ni, SPM ni, SRP ke UPSR lah, bukan besar pun, kecil sangat. Awak buat yang paling terbaik. Awak buat je saja yang paling terbaik. Sebab benda tu sangat-sangat kecil. Setelah kita melepasi zaman tu tuan-tuan, baru kita nampak perkara itu yang sebenarnya. Seperti itulah Allah membayangkan kepada kita dunia yang kita rasa susah sangat ni, tapi Allah bayangkan kepada kita, kamu sampai hari akhirat nanti, kamu nampak gambaran akhirat, kamu akan tengok dunia ni taklah besar mana pun, taklah sesusah mana pun. Ia adalah perkara yang sangat-sangat kecil. Ia hanyalah jambatan kita menuju kepada hari akhirat. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan buka sekarang ni, ayat yang ke-45, Allah Ta'ala mensifatkan satu perumpamaan, analogi tentang kehidupan dunia adalah seperti air. Allah kata apa? وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Kata Allah Ta'ala, Allah memberikan perumpamaan. Okay, surah Al-Kahfi, surah 18, ayat 45. Allah memberikan perumpamaan. Mathalal hayatid dunya, sebagai satu contoh kehidupan dunia ni, kama'in, adalah seperti air. Kehidupan dunia adalah seperti air. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah kaitkan kehidupan dunia ni dengan air? Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Kata Al-Imamul Qurtubi, menurut pandangannya tuan-tuan, dia menyebutkan ada 4 perkara. Okey, ada 4 perkara. Pertama, iaitu Allah Ta'ala mensifatkan hidup dunia ni seperti air kerana air ni bersifatnya berubah. Dia cecair kan tuan-tuan, liquid. Dia berubah. Tuan-tuan ambil air, letak di dalam bekas yang bentuk 4 segi, 4 segilah bentuknya. Tuan-tuan masuk dalam tapuai yang berbentuk bulat, bulatlah bentuknya. Kan, dia bukan pepejal. Kalau pepejal ni, kalau petak lah dia. Kalau bulat lah dia. Tapi air ni dia berubah. Letak di bekas petak, bekas yang bulat. Maka begitulah sifat dunia, dia berubah dan tidak tetap. Kalau hari ni kita duduk di atas, nanti kita akan duduk di bawah. Kalau hari ni kita gembira, esok lusa kita akan bersedih. Kalau hari ni kita sempit waktunya, akan datang esok lusa nanti akan lapang waktunya. Orang mukmin tuan-tuan, bila dipegang perumpamaan yang Allah sebut ni, hatinya lapang. Kalau Allah berikan dia nikmat, dia rasa syukur dan dia akan berhati-hati dengan nikmat tersebut, sebab dia tahu akan sampai juga waktu sulit untuk dia. Dan kalau Allah sulitkan waktu untuknya tuan-tuan, berikan kesusahan sedikit waktunya, dia akan jadi lebih sabar, sebab dia yakin Allah Ta'ala juga akan memberikan jalan keluar dan keluasan kepada nikmat dan rezekinya. Tak faham maksud saya kan? Okey, boleh tuan-tuan Ini antara perumpamaan yang Allah Ta'ala sebutkan, dan ini adalah pandangan tafsiran daripada Al-Imamul Qurtubi. Okey, baik. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi kita sentiasa beringat, kalau Allah sempitkan rezeki kita, berikan kita ujian, sabar, sebab akan ada jalan keluar. Kalau Allah berikan kita kesenangan, hati-hati, sebab sampai masa nanti mesti Allah Ta'ala akan sulitkan urusan kita. Yang kedua, kata Al-Imamul Qurtubi, kenapa Allah Ta'ala sifatkan dunia ini seperti air? Sebab sifat air ni adalah membasahkan. Siapa yang terkena air tuan-tuan, dia mesti basah. Tak lencun basah, mesti. Tak pernah lagi orang kena air tak basah tuan-tuan. Jadi dunia seperti itu. Siapa yang terkena ataupun hidup di dunia, dia mesti terkena fitnah dunia. Dia tak boleh elak tuan-tuan. Dia tak boleh elak. Dia tak boleh kata, saya boleh. Tak boleh. Fitnah dunia tu tetap ada. Itu sifat kehidupan dunia tuan-tuan. Sebab itu agama ni sebagai, kita kata apa guideline kepada kita. Memberikan kita panduan, memberikan kita jalan untuk menghadapi fitnah kepada kehidupan dunia kita. Okey, ni agama ni memberi
kita satu petunjuk dan sebagai satu panduan dalam kehidupan kita. Agama ni sifat dia. Sebab dunia adalah seperti air. Bahkan air ni tuan-tuan sifatnya apa? Dia tak boleh ditahan-tahan kan. Air akan terus mengalir. Dia tak boleh ditahan-tahan. Kalau kita tahan, dia lagi deras. Dia lebih tahan, tuan-tuan lepaskan dia, jadi kepala air tuan-tuan. Dia jadi lebih kuat lagi. Maka sebab itu, dia perlu diurus dengan baik. Sebab air ni, dia akan deras masuk ke dalam hati orang mukmin dan silap-silapnya hati orang mukmin akan lemas di dalam fitnah dunia dia. Itu perumpamaan yang ditafsirkan oleh Al-Imamul Qurtubi. Okey, baik. Tafsiran yang ketiga pula, kehidupan manusia ni, kehidupan dunia ni adalah seperti air, kerana air ni sifatnya adalah dia akan sampai satu masa dia akan habis. Kan, dia bersumber kan tuan-tuan, guna sampai masa dia akan habis. Maka begitulah dengan kehidupan dunia. Dia akan datang dan dia juga akan pergi. Sampai masa dia akan ada pengakhiran dia. Dia akan ada penghujungnya. Susah-susah kita di dunia tuan-tuan, percayalah, akan sampai kepada penghujungnya. Senang-senang kita dekat dunia tuan-tuan, beringatlah dia akan sampai kepada penghujungnya. Jadi kalau kita nak rasa bongkak, bongkaknya sampai mana tuan-tuan? Kalau kita rasa tamak, tamaknya sampai mana? Saya suka guna perumpamaan ni tuan-tuan sebagai ingatan saya. Bayangkan hari ni kita tamak. Saya nak kumpulkan harta sebanyak mungkin yang saya boleh. Saya nak beli apa yang saya nak. Kita pulun usia muda kita daripada 30-an, 40-an, 50-an, kumpul macam-macam harta. Kalau dia nak gunakan untuk jalan agama, silakan, itu yang terbaik. Tapi kalau untuk hanya kepentingan peribadi, memuaskan syahwat sahaja, fikir-fikirkan. Sampai satu masa nanti, harta yang dia kumpulkan, ketika itu tuan-tuan usia dah lanjut dah, 60-an, 70-an. Apa yang dia boleh gunakan pada harta-hartanya tuan-tuan? Kita kalau nak makan pun, harta banyak mana pun, makannya tetap satu pinggan. Adakah orang kaya makan 10 pinggan tuan-tuan? Tak ada. Hanya makan satu pinggan. Kita ada rumah yang banyak, tapi yang kita tidur tetap di satu rumah yang itu saja kita tidur. Bahkan kalau kita dah makin berusia, makan pun dah tak lalu dah kan. Makan nasi tak boleh, nanti kolesterol. Nak makan ni tak boleh, nanti kena kencing manis. Makan itu tak boleh, nanti macam-macam halangan-halangannya. Sebab kita kena tahu, sampai satu masa kita akan berada di penghujung. Jadi kita tak akan jadi cemburu kepada orang lain. Orang lain ada harta, kita tahu itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Sampai masa nanti dia pun akan berakhir, kita pun akan berakhir. Kalau kita diberikan rezeki, kita pun takkan jadi sombong dengan orang lain. Sebab kita tahu nikmat ini akan ada penghujungnya. Dan dia pun ada penghujungnya. Ini hikmah dia tuan-tuan. Baik, yang keempat pula, Allah sifatkan kehidupan dunia kita seperti air adalah kerana air ini kalau diambil sedikit, dia akan menjadi manfaat. Namun kalau air ini dia ambil banyak, maka ia akan menjadi mudarat. Begitulah dengan kehidupan dunia. Dia ambil sedikit dunia ini, dia akan jadi manfaat kepada kita. Namun kalau air ini dia ambil banyak, maka ia akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada kehidupan kita. Jadinya tuan-tuan, surah Al-Waqiah yang kita baca ni sekadar rumusannya adalah bicara tentang syurga dan juga neraka. Dan tujuan dia adalah untuk melembutkan hati kita dan untuk melihat kehidupan dunia ini tidaklah membebankan sebenarnya. Namun ia adalah jambatan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah timpakan kepada kita, kesusahan, kesulitan, musibah, kesepitan dan sebagainya, percayalah ia tidaklah sebesar mana pun. Ia hanyalah kecil sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan hari akhirat nanti insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita terus masuk kepada tafsiran kita ayat yang ke-41. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-41 tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan ada satu hadis berkaitan tentang penghuni syurga. Kita dah cerita dah siapa golongan muqarrabin, nikmatnya dan juga nikmat untuk ashabul yamin. Ni dua tingkatan syurga ni.
Satu berita yang menenangkan kita tuan-tuan, menggembirakan kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut satu cerita ni dalam hadis ni, hadis panjang, dan hadis ni diriwayatkan secara sahih di dalam banyak kitab-kitab hadis. Sunan Sittah ni banyak dibawa riwayat ni tuan-tuan. Iaitu hadis ni diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud. Katanya ada satu malam ni Nabi dan juga para sahabat ni duduk sama-sama. Lalu pada pagi harinya Nabi SAW bercerita dengan satu cerita ni. Satu cerita berkaitan tentang hari akhirat. Saya baca terjemahan saja tuan-tuan. Teks panjang. Kata Nabi SAW, Nabi tengah cerita dengan sahabat dia. Kata Nabi, aku telah diperlihatkan di hari akhirat nanti, iaitu para Nabi dan juga para pengikutnya. Nabi ni Allah beri dia satu rezeki, dia dapat lihat kedudukan para Nabi bersama dengan pengikutnya. Okey. Lalu kata Nabi SAW, ada seorang Nabi ni berjalan di hadapan Nabi di hari akhirat. Dan Nabi ni bersama dengan rombongannya. Tetapi rombongan Nabi ni pengikutnya 3 orang saja. Pengikutnya tiga orang. Kat sini tuan-tuan, hadis ni Nabi membayangkan kepada kita, ada Nabi dia bawa rombongan masuk syurga 3 orang. Punya lama hayat dia tuan-tuan berdakwah, 3 orang saja yang menjadi pengikut dia. Ada seorang lagi pula Nabi, dia berjalan tak ada pengikut tuan-tuan. Dia berjalan bersendirian masuk ke dalam syurga Allah. Nabi sebut ni. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita faham, sekadar bukan nak membayangkan satu berita gembira, tetapi juga memberi gambaran kepada kita betapa inilah jiwa seorang pendakwah. Asal kita ucap kalimah la ilaha illallah, semua kita ni dai tuan-tuan. Dia bukan sekadar terletak di tangan, di bahu ustaz dan ustazah, tapi semua Muslim adalah pendakwah. Kita kena mengajak, menyampaikan kerja dakwah ni kepada seluruh umat. Seolah-olahnya tuan-tuan, apa-apa pun yang berlaku, kerja dakwah mesti diteruskan. Orang terima ke, orang tak terima ke, itu tolak ke tepi. Itu bukan tugas kita tuan-tuan. Itu adalah tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah Taala sebutkan, kamu hanya memberi peringatan dan kamu tak ada hak nak paksa orang pun masuk Islam. Itu bukan kerja kamu. Kerja kamu hanyalah sebagai pembawa peringatan sahaja. Beriman tak beriman, kamu lepaskan kepada Allah. Hati kita pun jadi tenang tuan-tuan. Hari ini kita kuliah, yang tengok kita tontonan 3 orang, tak apa, jalan terus. Jalan terus. Puan Shima pernah cerita dengan saya berkaitan tentang Dr. Abu Aminah, Bilal Philip kan. Macam mana dia bermula dengan tak ada orang sebagai audiensnya. Bahkan dia pergi jemput pula audiens dia tu, seorang tu pergi datang ke kuliahnya. Okey. Jemput tuan-tuan, dia penceramah, dia nak adakan audiens mad'u dia tuan-tuan, dia pergi ambil anak muridnya daripada rumah, bawa pergi dengan kuliah dia. Seorang daripada seorang. Hari ni tuan-tuan tengok berapa ramai pendengar-pendengar dia, murid-muridnya hari ni. Sebab jalan dakwah ni adalah jalan yang memang sukar. Jadi kita terus saja berjalan. Allah Ta'ala sahaja yang memegang hati-hati manusia. Sebab itu Nabi bayangkan, ada akhirat, ada Nabi jalan 3 orang je pengikut dia. Ada Nabi yang pergi ke dalam syurga Allah nanti, tak ada orang pengikutnya. Perjalanan dakwah panjang, tapi tak ada orang pun yang beriman kepadanya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi sebut macam tu, Qatadah menyampuk. Qatadah membacakan, tidak, kata Qatadah, alaysa minkum rajulun rasyid, tidak adakah di antara kalian yang berakal? Sampai akhirnya Musa bin Imran melalui bersama rombongannya yang terdiri daripada Bani Israel. Kemudian kutanyakan, ya Allah, siapakah orang ini? Allah menjawab, ia adalah saudaramu, iaitu Musa bin Imran dan para pengikutnya daripada kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, lalu di manakah umatku? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, unzur an yaminika fi dhirab. Wahai Muhammad, kamu tengok sebelah kanan kamu tu dekat atas bukit tu. Allah Taala tunjuk tuan-tuan. Sebelah bukit sana tu ada ramai umat Nabi SAW. Ternyata kat situ kata Nabi ada wajah-wajah manusia. Lalu Allah tanya pada Nabi, kau redha tak wahai Muhammad?
Kata Nabi SAW, ya, aku redha. Kata Nabi, qad raditu rabbi, aku redha ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, lihat pula ke bahagian ufuk sebelah kiri pula, sebelah kanan atas bukit. Allah tu tengok, kata Nabi, ramai sangat umatnya. Tengok sebelah kiri pula, ramai juga umat Nabi SAW. Lalu Allah tanya lagi, kamu redha tak wahai Muhammad? Nabi SAW kata, aku redha. Sini tuan-tuan ada berita gembira. Sebab Nabi-Nabi yang terdahulu, pengikutnya 3 orang, ada pengikut yang tak ada seorang pun yang mengikuti Nabinya. Tapi umat Nabi SAW yang akan menuju syurga Allah, kata Allah Ta'ala sebelah kanan tu, tengok di atas bukit tu, penuh umat Nabi SAW menantikan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tengok sebelah kiri pula pun ramai juga umat Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa inna ma'a haula sab'ina alfa. Okey, sab'ina alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya bersama-sama dengan mereka itu ada 70,000 penghuni-penghuni syurga yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Ada 70,000 tuan-tuan yang akan bersama dengan Nabi masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Siapa tuan-tuan? Umat Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, tadi umat Nabi yang sekian tu 3 orang, ada yang tak ada pengikut. Tapi umat Nabi SAW antara yang teramai. Kita dah sebutkan sebelum ni, ada hadis Nabi kata apa? Umat Nabi SAW ni yang masuk syurga 1/4. Kemudian Nabi kata 1/3. Kemudian Nabi kata apa? 1/2 penghuni syurga adalah daripada kalangan kamu, kalangan umat Nabi SAW. Tapi ada syarat tuan-tuan. Kita doalah kita, keluarga kita, kenalan-kenalan kita termasuk dalam kategori ni. Cuma Nabi memberi ingatan, ada yang terkecuali daripada 70,000 ni. Ada yang terkecuali. Siapa tuan-tuan? Nabi kata, bal humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi kata ada 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang tuan-tuan. Saya tulis sikit. Nabi kata ada 3 orang yang tak akan yang terkecuali daripada kategori ni. Pertama, Nabi kata yaktawun. Ini pertama. Yang kedua, yastarkun. Yastarkun. Yang ketiga, yatatayyarun. Okey, yang ketiga adalah yatatayyarun. Okey, ni 3 kategori yang tak akan masuk ke dalam syurga Allah. Ada 3 kategori. Okey. Tuan-tuan, dalam bab ahli neraka, dalam hadis ataupun dalam Quran selalu disebutkan detail kenapa mereka masuk neraka. Sebut. Tapi bila cerita tentang syurga, jarang-jarang disebut apa yang membuatkan mereka masuk syurga. Ada kala Allah sebut, ada kala Allah tak sebut, umum sahaja. Tapi bila cerita tentang neraka, Allah khususkan apa sebab mereka tak boleh masuk. Pertama, ni yaktawun ni apa tuan-tuan? Iaitu mereka yang berubat menggunakan besi panas. Okey, zaman jahiliah tuan-tuan, mereka kalau nak melakukan satu perubatan, mereka akan menggunakan besi panas. Besi panas. Habis macam mana kita kalau buat operation? Darah kan? Darah bila buat operation, darah keluar tu, kita nak berhentikan darah tu kan ada gunakan tools perubatan tu besi panas. Salah ke tak salah? Tak salah lah. Tapi kat sini kategorinya apa tuan-tuan? Yaktawun ni, besi panas ni, bagi masyarakat Arab jahiliah yang dulu bukan Arab je tuan-tuan, semua kebanyakan bangsa di dunia ni,
Mereka percaya besi panas ni ada unsur keramat. Sama ada dari sudut perubatan ataupun tidak. Okey, sama ada dari sudut perubatan ataupun tidak. Mereka ada percaya tentang unsur keramat. Kalau mereka sakit, mereka akan gunakan besi panas untuk perubatan. Okey, bila mereka percaya adanya keramat, maka di sini mereka telah melakukan apa? Syirik. Kat sini. Syirik ni. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok, sebahagian kepercayaan bangsa-bangsa lain, dia melakukan tatu pada badan dia. Bukan dia masukkan apa? Warna pada darah bawah kulit tu. Hari ni tatu kan bentuk lain tuan-tuan. Tapi tatu dahulu dia buat apa? Dia ambil besi, dipanaskan, lalu dicucuh pada tubuh dia. Sebab dia percaya yang mana simbol-simbol yang diperbuat tu, yang diletakkan besi-besi panas pada tubuhnya tu, ada unsur keramat yang akan melindungi, menyelamatkan sebagainya lah. Kadang kita tengok penuh kan tubuh-tubuh dia. Tuan-tuan tengok pada zaman dahulu sampai hari ni ada lagi kepercayaan tersebut. Cuma hari ni dah gunakan teknologi, orang gunakan tatu sebagai seni bentuk badan pula, seni apa, kesenian pada tubuh badan. Tapi asal usulnya ni. Okey, sama ada dia gunakan untuk perubatan ataupun tidak. Orang sehat pun dicucuh dengan besi panas juga. Ditandakan pada bahunya, dadanya, belakangnya, sebab percaya ada unsur keramat. Kemudian itu tak. Itu tak. Yang masalahnya sekarang dekat sini adalah kepercayaan tu. Itu tak saya kata, hari ni perubatan ada gunakan besi panas dalam operation dia. Aku panca semua tu kan. Itu tak ada unsur keramat. Macam kita darah, kita nak berhentikan. Sebab itu Sa'ad bin Zurarah, bila dia bercedera, Nabi bagi tahu dia, ambil besi panas, cucuh pada tempat kamu tu. Maksudnya benda tu ada keharusan. Yang salahnya bila ada kepercayaan. Okay, sebab darah ni berhenti bila kadang-kadang kita buat macam tu kan. Okey. Baik. Kemudian yang kedua ni apa tuan-tuan? Dekat yang kedua ni dipanggil jampi. Jampi. Ni kalimah ruqyah. Ada kalimah raqa kat sini, ruqyah. Jampi bukanlah ruqyah menggunakan ayat Quran, tapi jampi-jampi yang menggunakan ayat-ayat yang kufur pun termasuk dalam kategori syirik. Yang ketiga ni yatatayyaru ni apa tuan-tuan? Iaitu mempercayai sial kepada sesuatu perkara ataupun peristiwa. Ular masuk rumah ni sial. Lalu ni semua pakat semua benda yang membawa kepada malang sebagainya. Okey, pun termasuk dalam kategori syirik. Tuan-tuan tengok tiga yang Nabi sebut ni semua kategori syirik. Kan? 70 orang ni tuan-tuan, 70,000 ni yang akan masuk syurga, yang terkecuali Nabi sebut tiga perkara ni. Tapi rupa-rupanya tiga-tiga ni mesejnya adalah membawa kepada siapa yang syirik kepada Allah, sekali-kali tak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya tatayyaru ni percaya sial. Okey, saya tak boleh kahwin tarikh ni sebab tahun ni abang kamu kahwin awal tahun, adik kamu kahwin hujung tahun. Dah sekarang tak ada pilihan tuan-tuan. Kita nak pergi pejabat agama pun dia dah tentukan ni tarikh je ada, lain tak boleh dah. Kahwin je lah kan. Jangan percaya nanti salah seorang ni mesti akan ada berlaku sial dalam rumah tangga dia, mungkin berlaku perceraian. Ini adalah satu kepercayaan. Ya tatayyaru. Ada sebahagian yang masih lagi percaya. Masih lagi percaya. Ya tatayyaru. Okay? Sebab kita kena faham setiap apa yang berlaku dan sebagainya semuanya atas takdir, atas ketentuan Allah, bukan ketentuan sebab dia berkahwin awal tahun, saya berkahwin hujung tahun. Tak. Semuanya berlaku atas kehendak dan ketentuan Allah Taala. Okay. Tapi kadang-kadang berlaku ya tuan-tuan. Berlaku. Masa tu itulah tak dengar cakap mak, yang berlaku tu bukan sebab kahwin sama tahun. Dia berlaku sebab doa mak. Doa mak kan mustajab. Doa mak tu yang penting tu. Mak dah niat macam tu, jadilah macam tu. Okey. Okey, sekadar. Okey, baik, ini antaranya tuan-tuan. Baik, kita masuklah cerita ayat yang ke-41 berkaitan tentang penghuni-penghuni neraka Allah. Allah sebutkan tuan-tuan, wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Kata Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kiri itu rugilah golongan yang kiri. Ma dekat sini tuan-tuan adalah istifham.
siapakah, apakah golongan kiri itu. Okey, apakah golongan kiri itu? Allah gunakan situ kalimah ma. Sebab ma dekat situ adalah merujuk apa azab yang bakal diterima oleh golongan kiri. Okey, ma dekat situ Ma dekat situ adalah merujuk kepada istifham, pertanyaan, persoalan. Allah tak sebut kalimah man. Kalau Allah sebut man, maksudnya siapa? Apa karakter dia sampai dia masuk golongan kiri. Tapi di sini Allah sebut ma. Umum ma ni lebih umum. Isim mausul kat sini. Okey, Allah Ta'ala sebutkan. Okey, Allah Ta'ala sebut 3. Allah kata azab di dalam neraka nanti untuk ashabus shimal ada 3. Sebenarnya ada banyak tuan-tuan, tapi yang awalnya Allah letak 3 dulu. Pertama Allah kata fi samum, maksudnya penghuni ni akan berada dalam neraka. Fi, Allah gunakan kalimah fi, harfu jar kat situ, fi, dalam neraka nanti ada samum, ada hamim, wa dhillim min yahmum. Allah kata apa? Samum, hamim, dhillim min yahmum. Allah sebut ada 3 perkara tuan-tuan. Okey, pertama samum. Sekarang tengah tergempar kan isu surah Al-Ikhlas tuan-tuan Tak payah bincanglah tuan-tuan surah Al-Ikhlas ni. Yang bincangnya bab akidah tu yang lebih penting. Kan? Okey, tuan-tuan Allah Ta'ala sebut samum, hamim, kemudian Allah kata apa? Zillim min yahmum. Ada 3 benda azab bagi penghuni neraka, ashabus shimal. Ini azab yang pertama. Allah kata dalam neraka nanti ada angin yang panas. Angin yang panas. Kemudian yang kedua ada hamim, air yang mendidih. Yang ketiga ada zillim min yahmum, naungan yang gelap, yang hitam. Okey. Kalau tuan-tuan tengok di sini, Allah susun tuan-tuan, ini azab yang kecil. Ini azab yang kecil. Allah, tak nampak. Okey. Yang ini azab yang paling kecil. Paling kecil, iaitu angin. Angin yang panas. Kemudian Allah naik lagi satu level lagi. Kemudian azab yang lebih besar sedikit, Allah berikan air yang mendidih. Okey, air yang mendidih. Kemudian Allah Ta'ala gandakan lagi azabnya, iaitu Allah berikan naungan yang hitam. Okey, naungan yang hitam. Maksudnya Allah Ta'ala tunjuk berperingkat tuan-tuan daripada azab yang sedikit sampailah azab yang paling besar. Macam tu kalau tuan-tuan tengok cerita tentang Ashabul Yamin. Bermula daripada fi sidrim makhdud tu, daripada pokok bidara, kemudian jadi pokok pisang, akhirnya dapat naungan yang sangat luas. Kan? Daripada nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar. Allah susun dia macam tu tuan-tuan. Jadi Allah sebut daripada azab yang kecil, iaitu azab samum, angin. Kemudian Allah sebut azab yang lebih besar, azab air. Kemudian azab yang lebih besar lagi, azab naungan yang lebih, azab naungan yang hitam. Okey. Tuan-tuan kena bayangkan di sini tuan-tuan Allah sebut angin. Angin dia Allah kata angin yang panas. Cuba bayangkan kita duduk dalam satu rumah, satu bilik. Ramai tuan-tuan, ramai. Sebab neraka ni kan ramai. Penuh. Sesak ni tuan-tuan. Kemudian tutup aircon, tutup kipas. Itu satu hal lah. Cuba aircon yang buka adalah aircon panas. Heater kan, kalau di luar negara dia ada aircon panas kan. Heater tu tuan-tuan pasang masa tengah bilik padat. Bilik ramai orang tuan-tuan, kita nak bernafas pun tak apa selesa. Tiba-tiba dihantar pula tiupan angin yang panas. Matahari pula pancar kat kita. Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan? Kita akan jadi resah. Duduklah dalam kereta ke, cuba duduk dalam kereta api ke, cuba duduk dalam bas ke, tuan-tuan buat macam tu. Tutup aircon, panas, tuan-tuan duduk ramai-ramai dalam kenderaan. Tuan-tuan akan rasa apa dalam satu tempat tu?
kita akan rasa dalam keadaan sangat-sangat azab. Ni azab ni. Allah kata apa? Itu antara azab di dalam neraka. Samum, angin yang membahang, angin yang panas. Kemudian Allah kata apa? Akan juga diberikan hamim, air yang mendidih, air yang panas. Tuan-tuan kena bayangkan, neraka ni sebenarnya dua-dua ni adalah nikmat. Bila mereka diazab, kebiasaannya orang mengharapkan angin kan, panaslah. Kita nak dapatkan nikmat kan, angin. Tapi angin pun azab. Angin pun adalah azab. Dalam keadaan dia azab, diseksa, hauslah. Haus. Ceramah-ceramah tuan-tuan, hauslah. Apa haus? Nak minum air tuan-tuan, air pula mendidih. Nanti kita akan tengok Allah Ta'ala ada sebut cerita tentang hamim ni. Kita akan tengok ayat-ayat lain. Macam mana hamim ni Allah sifatkan. Air pula mendidih. Azab. Kemudian dalam keadaan neraka yang panas tuan-tuan, semua orang mengharapkan adanya naungan untuk berteduh. Dan Allah kata ada juga naungan dhillim min yahmum, naungan yang berwarna hitam, mendung tuan-tuan. Tapi naungan itu kata Allah, la baridin wala karim, dia tak sejuk dan dia juga tak selesa. Maksudnya azab, azab yang bertambah-tambah. Tuan-tuan tengok kat tiga-tiga ni Allah tak sebut pun kalimah nar. Allah tak sebut pun kalimah api. Sebab apa tuan-tuan? Kalau yang angin pun dah panas, air pun dah mendidih, naungan pun dah tak sejuk tuan-tuan, nar lebih lagi. Nar dah lebih lagi. Allah tak payah explain pun, kita dah boleh bayang. Nak memberi gambaran nar ni infinity dah. Infinity. Sebab udara panas pun kita dah tak selesa. Kita dah rasa resah. Kita dah rasa Allah Akbar. Apatah lagi air pula. Cuaca dah panas, air panas, naungan panas. Allah Akbar. Ini antara gambaran untuk ashabus shimal. Okey? Untuk ashabus shimal. Lalu Allah kata apa? La baridin. Kalimah la baridin tu. La baridin wala karim. La baridin wala karim. Kalimah la baridin ni tuan-tuan, dia merujuk kepada kalimah ni La barid, dia tak sejuk, wala karim, dia tak selesa. Kalau tengok dalam pandangan para ulama kita, merujuk tak selesa, tak tenang, dia dalam keadaan resah. Itu kalimah wala karim. Okey, ni kalau kita nak detail lah, bincang tuan-tuan. Semalam pun Puan Syima tanya tentang kalimah huwa surah Al-Ikhlas. Ni saya nak kongsi sikit je. Kalau lah nak bincang betul-betul sampai orang awam tak faham, ni kalimah sombong tuan-tuan. Kalimah sombong. Sebab kita memandang hanya IQ kita saja yang hebat. IQ orang awam ni rendah sampai tak boleh berfikir, tak boleh faham. Kalau nak bincang betul-betul hebat tuan-tuan, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala gunakan kalimah dekat sini. Pertama Allah gunakan samum, kemudian Allah gunakan kalimah wahamim, ada waw dekat sini. Kemudian Allah sebut kalimah di sini wadhillin, ada wa dekat sini. Tapi dekat bawah ni Allah tak gunakan kalimah wa. Setiap huruf waw yang Allah guna kat sini tuan-tuan, dia ada message. Ada message. Macam tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ikhlas. Allah sebut Huwallah Ahad, Allahus Samad, Lam Yalid. Saya minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa sikit je sebab ramai juga yang tanya. Walam yulad. Kemudian Allah sebut lagi merah tak terang. Nampak tak? Dia cuba lagi bismillah. Tak. Baru gini tak terang pula. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau nak bincang lah, nak bincang sampai orang tak faham ni, bincang bab teknikal. Kalau nak bincang bab teknikal, jangan bincang terjemahan, tafsiran yang kita tak muktabar. Ulama-ulama tak sampai tahap tu pun bincang. Allah Ta'ala sebut tiga benda ni tuan-tuan. Tiga ayat pertama ni, kalau tuan-tuan perhatikan, tak ada kalimah wa pada pangkal dia.
Sebab tafsiran yang pelik ni, dia kata huwa ni adalah Muhammad, betul kan? Dia kata huwa ni Muhammad. Muhammad dan Allah ni esa, dia kata. Kita dengar pun dah pelik dah. Bukan tak faham, pelik. Saya nak tunjuk tuan-tuan, nak tunjuk macam mana perbincangan ni kalau nak kata tak faham ni. Tuan-tuan tengok Di sini Allah tak sebut kalimah huwa. Huwa ni adalah dhamir kat sini. Kat sini Allah tak sebut kalimah wa. Kat sini Allah tak sebut kalimah wa. Tapi pada ayat keempat Allah mulakan dengan huruf wa. Waw dekat situ. Waw ni disebut sebagai wawul ataf. Wawul ataf. Wawul ataf ni ada matlamat dia. Dia merujuk kepada fasal. Dia merujuk kepada wasal. Kat sini ada isbat, dekat sini ada nafi. Kenapa yang para ulama kata satu tahap nanti orang awam tak faham? Dia bukan tak faham method, message, bukan. Message mesti faham. Allah Ta'ala jamin Quran ni mudah faham. Yang mereka tak faham, yang ulama duk bincang wasal, fasal, ataf semua ni, ini untuk orang yang dah ada ilmu alat. Cuma macam mana ulama boleh jumpa tafsiran tu? Sebab mereka akan bincang bab teknikal. Sebab setiap huruf-huruf ni dia ada dia punya message. Okey, dia ada method dia. Dia ada dia punya, kita kata apa? Kaedah dia. Kaedah ni mesti macam ni maksud dia. Kaedah ni macam ni. Dia standard tuan-tuan. Sebab tu dikata ada disiplin ilmu tu. Kalau jumpa wasal, fasal, macam tu keadaan dia. Contoh bila Allah Ta'ala tak ada huruf waw pada pangkal permulaan ataupun di tengah-tengah, dia akan disebut sebagai fasal. Wasal ni maksudnya sambung. Fasal maksudnya terputus. Kalau Allah macam kita lah, Aizuddin dan Kamaruzaman, dan tu sambung kan, dia dan kawan dia. Okey. Jadi bila tak ada waw, maka disebut sebagai fasal. Dia terputus. Bila sebut kata kalimah fasal, terputus ni, artinya dia maksud yang terikat. Okey. Dah sampai level tak? Dah sampai level faham tak faham? Okey, nak cerita kalau nak bincang teknikal ni, benda ni yang sepatutnya kamu bincang. Itu biasa saya. Yang ini yang kena bincang, bukan mesej yang tak patut. Huwa ni kaitan dengan Muhammad, benda tu tak ada bincang, tak ada perbincangan ulama. Okey, saya nak bagi contoh 3 ayat ni tuan-tuan, kenapa huwa ni merujuk kepada Allah? Sebab tiga-tiga ni tuan-tuan, Allah tak guna pun kalimah waw. Yang mana bila sebut waw, bila tak ada kalimah waw, artinya ia merujuk kepada fasal. Bila sebut fasal, terputus, maksud dia satu je. Allah satu, Allah tumpuan makhluk, Allah tak beranak dan diberanakkan. Semua cerita tentang sifat Allah. Siapa Allah tu? Itu maksudnya. Bila kita faham kaedah kan, ada fasal, ada wasal. Tiba-tiba ayat yang berikutnya, tiba-tiba Allah letak waw. Wa kat sini. Merujuk ada kalimah wasal kat sini. Ni nak merujuk apa? Ini dah masuk cerita lain. Yang inilah yang ulama kata ini adalah nafi. 3 benda ni isbat. Yang ada waw ni, bila sebut ada kalimah wasal, maka dia menjadi nafi. Allah menafikan. Bila kata Allah tu esa, Allah tumpuan makhluk, Allah tak beranak dan diberanakkan, Allah menafikan dia tak sama dengan makhluk. Itu kaedah dia. Tapi bila dah bincang ni tuan-tuan, faham tak faham? Faham, orang awam faham. Jangan pandang rendah pada orang awam. Tak ada istilah ni level tinggi ni perbincangan, tak. Melainkan dia punya tafsiran adalah pelik, itu yang membawa kepada tidak faham. Tak apa, ini adalah perbincangan sekarang ni duk hot, cerita tentang kalimah huwa ni. Ada orang terjemahkan huwa ni merujuk kepada Muhammad. Dia kata huwa ni adalah Muhammad, sedangkan para ulama ni tafsiran huwa ni dia ni dhamir ni. Dia ni siapa? Dia ni adalah Allah. Bahasa mudah. Okey. Bila guru kita ada ilmu tuan-tuan, sampai tahap dia ada ilmu, dia tahu kaedah teknikal benda-benda ni, lalu dia pun tadabbur. Tadabbur ni untuk semua orang lah. Kita dah dapat, ulama-ulama kita tafsir ayat-ayat ni ada dia punya kaedah-kaedah dia. Tapi kita yang tak ada ilmu ni, kita hanya nakal saja daripada pandangan ulama. Maka kita tadabbur. Macam mana nak sampaikan kalimah huwa tu merujuk kepada Allah? Ambil contoh yang dekat dengan masyarakat. Contoh pak belalang.
Belalang dengan pak belalang. Kan pak belalang ni suka tidur kan tuan-tuan. Malas kan. Tok penghulu datang rumah dia. Dia kata, wahai belalang, aku nak jumpa bapak engkau. Pak belalang. Belalang pun pergi jumpa bapak dia. Pak, ni tok penghulu nak jumpa bapak. Apa kata pak belalang? Belalang, kau jangan kacau aku. Kau bagi tahu dengan tok penghulu, bapak sedang tidur. Kalau tulis dalam ayat tuan-tuan, bapak belalang. Pak belalang Hai, cerita belalang pula. Nak tunjuk kaedah ni. Bapak belalang tengah tidur cakap dengan anak dia, belalang ni. Cerita Piramli tu kan. Belalang, saya minta masih short form je. Beritahu tok penghulu bapak sedang tidur. Ayat dia ni, mesej ni. Pak belalang kata, bagi tahu tok penghulu bapak sedang tidur. Soalan tuan-tuan. Bapak dekat ayat kenyataan ni, A, pak belalang. B, belalang. C, tok penghulu. Tuan-tuan ada jawapan tak? Bapak ni merujuk pada siapa? Belalang bagi tahu tok penghulu bapak sedang tidur. Bapak ni siapa ni bapak ni? Jawapan dia pak belalang ke tok penghulu? Pak belalang tuan-tuan. Walaupun ucapan tu ucapan pak belalang, dia kata bapak sedang tidur, bukan kata bapak belalang, pak belalang, bapak dia, bukan. Bapak tu adalah dia. Sama tak dengan kalimat tadi huwallahu ahad. Dia Allah Esa. Walaupun Allah kata dia tu siapa dia lah? Allah Ta'ala lah. Sebab ayat ni adalah soalan daripada orang musyrikin kepada Nabi SAW. Kan? Tuhan kamu ni dicipta daripada apa? Lalu Allah kata kul, Muhammad bagi tahu orang kafir ni, dia Allah tu Allah itu adalah Esa. Okey tuan-tuan, tak payah bergaduh lah part ni Alright. Saya rasa saya bincang surah Al-Ikhlas pada awal dulu saya di PMP tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dah selesai ayat 44 dah. Sekarang tuan-tuan tengok ayat 45, ayat 46, ayat 47. 45, 46, 47. Allah memberitahu kita kenapa manusia menjadi ashabus shimal. Okey, Allah memberitahu kita daripada ayat 44, 45, 46, 47 dan ayat 48 tu, ada 4 ayat 45, 46, 47, 48. Allah memberitahu kenapa manusia menjadi ashabus shimal. Tuan-tuan nampak tak perbezaan? Bila Allah cerita tentang golongan muqarrabin dan juga golongan ashabul yamin, Allah tak bagi tahu kenapa mereka duduk dalam kategori ni. Allah hanya memberitahu nikmatnya sahaja. Tapi untuk ashabus shimal, Allah bagi tahu azabnya dan Allah memberitahu kenapa dia ni sampai jadi ashabus shimal. Apa dulu dia buat dekat dunia sampai dia jadi ashabus shimal. Tak faham saya kan? Faham kan? Kenapa? Allah bagi tahu kenapa? Apa sebab dia sampai masuk jadi neraka ni? Okey. Saya bagi jawapan ni tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala mendetailkan kenapa manusia masuk dalam neraka? Pertama, sebab Allah ni adalah yang adil. Allah ni Tuhan yang adil. Allah jelaskan kesalahan makhluk sebelum dia masuk neraka. Supaya kalau dia masuk neraka tuan-tuan, dia tak boleh argue Allah. Kenapa saya masuk neraka Tak boleh tuan-tuan. Sebab Allah dah bagi tahu. Kenapa kamu masuk neraka? Jangan buat. Contohlah tuan-tuan Contoh. Tuan-tuan nak pegang jawatan guru DG 41. Saya minta maaf lah bagi contoh. Nak jadi cikgu kan DG 41. Tuan-tuan kena ada degree. Ni syarat dia. Qualify dia. Ni kena ada degree. 2, kena ada ijazah pendidikan. 3, kalau tak ada ijazah pendidikan, syaratnya kamu mesti kena ada diploma lanjutan pendidikan misal. Ada 3. Ni 3 syarat. Kalau kamu tak ada 3 syarat ni, tak dapat. Tuan-tuan faham tak? Okay?
Tak ada syarat ni, kamu tak dapat. Bila dia sebut ni tuan-tuan, ni detail. Tapi Allah, bila cerita syurga, Allah tak sebut. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu, syurga tu banyak pintu boleh masuk. Banyak amalan boleh membawa kepada kamu ke dalam syurga Allah. Banyak amalan. Tak semestinya ada syarat-syarat ni. Tak semestinya. Tuan-tuan ingat kisah Al-Ushairim yang selalu saya sebut. Dia tak pernah sujud kepada Allah, tak beriman pada Allah. Hari akhir hayat dia, Allah campak hidayah, dia masuk Islam, join perang Uhud dengan Nabi, dia syahid dalam peperangan Nabi SAW. Dan dia terus masuk ke dalam syurga Allah. Kata Abu Hurairah, ini orang yang paling sedikit amalannya, tetapi paling banyak menerima kebaikan daripada Allah. Dia tak ada kriteria. Syurga tu tak ada kriteria. Okey, adalah syaratnya beriman, beramal soleh, itu syarat. Cuma nak bagi tahu, Allah sengaja tak sebut, Allah umumkan sebab Allah Taala kata laluan tu banyak sangat. Tetapi neraka Allah bagi tahu ni kriteria dia. Jangan buat. Kamu buat, kamu tak lepas. Betul boleh faham tak? Okey, kamu buat, kamu tak lepas. Jadi benda yang Allah Taala sebut, kenapa Allah sebut sifat penghuni neraka, amalan penghuni neraka sampai dia jadi ashabus syimal? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita ni, iaitu seolah-olahnya Allah nak menunjukkan keadilan dia. Ini benda yang sangat jelas. Kamu buat, kamu tak selamat. Jangan buat. Jangan buat. Benda yang paling mudah, jangan buat. Tak buat, selesai. Kalau kamu buat, kamu tak selamat. Okey, itu pertama hikmah dia, kenapa Allah sebut. Kita tak bincang lagi tuan-tuan, apa yang manusia buat sampai dia masuk neraka. Yang kedua, Allah nak memberitahu jalan ke syurga tu umum. Banyak laluan tuan-tuan, umum. Tuan-tuan berbakti pada orang tua boleh masuk syurga. Tuan-tuan beri makan boleh masuk syurga. Dalam riwayat Al-Bukhari, seorang pelacur memberi minum kepada seekor anjing, masuk syurga Allah tuan-tuan. Umum, macam-macam laluan untuk menuju syurga Allah. Neraka Allah, Allah sebut jangan buat benda ni. Ketiga, supaya nanti di hari akhirat tidak ada alasan untuk tak dapat mengelak. Okey. Kenapa saya masuk neraka? Tak ada alasan dah. Sebab Allah dah terang-terang jelaskan ini adalah sebab kenapa manusia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Allah Taala sebutkan. Tidak ada alasan lagi tuan-tuan. Itu hikmah dia 3. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Menjadi kategori ashabus syimal. Benda ni kita kena sangat-sangat tahu supaya kita tak buat. Tengok tuan-tuan, tengok pada ayat yang ke-45. Kata Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, iaitu penghuni neraka, kanu qabla dhalika mutrafin. Dahulu, qabla, sebelum tu, iaitu masa mereka dekat dunia, mereka ni adalah mutrafin. Mutrafin. Okey, nanti udah. Al-Ushairim. Al-Ushairim. Nanti Huda namanya Al-Ushairim. Dah lama saya tak sebutlah nama sebab saya tak tengok handphone. Okey, kalau kita live dari rumah tu tengok nampaklah nama naik kan dekat notification. Okey. Baik, okey. Baik. Tuan-tuan tengok ayat 45, Allah guna kalimah mutrafin. Mutrafin. Okey, kalimah mutrafin. Saya sebutkan tadi kan, ada 3 asbab, faktor kenapa manusia menjadi ashabus syimal, penghuni neraka. Pertama Allah kata apa? Mutrafin. Mutrafin ini daripada kalimah itraf. Okey. Kedua, Allah sebut la yasuddaun hinsil azim kan? Hinsil azim. Ketiga, nanti saya sebut Okey, baik. Pertama, tuan-tuan tengok kalimah mutrafin ni. Mutrafin ni dia bermaksud, itraf ni dia bermaksud bermewah-mewah. Bermewah-mewah. Okey, macam mana tahap bermewah-mewah ni tuan-tuan? Okey, saya beritahu, saya tunjuk sikit. Okey. Kalau tuan-tuan tengok pada tafsiran, kata
Al-Imam Ibn Kathir, kalimah mutrafin ni adalah manusia yang bermewah-mewah. Mewah tu tak salah tuan-tuan. Tuan-tuan nak kaya, sahabat-sahabat Nabi lagi kaya tuan-tuan. Kaya sungguh. Tapi yang mutrafin ni sampai dia jadi ashabus shimal, iaitu tahap dia apabila mereka ni bermewah-mewah, senang sangat menikmati kelazatan dunia sampai tak pedulikan orang lain. Itu mutrafin. Dia mewah untuk peribadi tuan-tuan. Orang lain dia tak pandang dah, tak peduli, biarkanlah, lantaklah orang lain. Maka dia termasuk dalam kategori mutrafin. Okey, dia masuk dalam kategori mutrafin. Okey, mewah tak salah tuan-tuan. Tapi mewah sampai tak peduli orang, masalah. Itu mutrafin yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka masuk dalam neraka? Allah kata apa? Wa kanu yusirru. Yusirru ni maksudnya konsisten. Konsisten. Yusirru ni konsisten secara berterusan. Kita terjemahkan sebagai degil tuan-tuan. Degil. Secara berterusan degil. Degil sangat. Ala hinsil azim. Hinsil azim, melakukan dosa-dosa yang besar. Kenapa Allah tak sebut kalimah al-kabair? Kenapa Allah tak sebut kalimah al-ithmu? Dosa-dosa kan? Tapi Allah gunakan kalimah hinsil azim. Al-hinsil azim, dosa-dosa besar yang dilakukan secara berterusan ni bukan dosa biasa tuan-tuan. Yang sampai mereka jadi ashabus shimal. Hinsil azim, kalau tengok pada pandangan Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Hinsil azim ni, dosa-dosa besar di sini adalah merujuk kepada syirik. Syirik. Dosa-dosa besar. Dia bukan sebarang Allah kata la yusaddaq wa kanu yusirru, kata Allah. Dia ni degil, berterusan secara konsisten melakukan syirik kepada Allah. Al-hinsil azim, dosa-dosa besar tu adalah merujuk kepada syirik. Dosa paling besar tuan-tuan. Bukan dosa-dosa besar dah, dosa paling besar. Dia konsisten syirik kepada Allah Ta'ala. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga pula tuan-tuan, yang menyebabkan dia jadi ashabus shimal, iaitu kata Allah apa? Wa kanu yakulun. Dan mereka ini jugalah yakulun. Tuan-tuan perhatikan kalimah yakulun. Yakulun. Yakulun dekat sini adalah fi'lul mudhari' present tense. Benda yang sedang berlaku, kata kerja yang sedang berlaku dan yang akan datang. Yakulun. Dia ni tengah berkata dan terus berkata tuan-tuan. Sentiasa berkata-kata. Apa dia tuan-tuan? Aidza mitna wa kunna turaba wa idhama inna lamab'uthun. Kata Allah Ta'ala, dia terus berkata-kata sampai bila-bila secara konsistennya, sentiasa, apakah kalau kami mati, kami akan jadi tanah dan tulang belulang. Inna lamab'uthun, apakah kami ni akan dibangkitkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia kufur kepada hari akhirat, tak percaya adanya hari kebangkitan. Okey, tuan-tuan perhatikan yang ketiga tadi Allah gunakan kalimah yakulun. Kemudian Allah gunakan kalimah aidza. Okey, mitna wa kunna turaba wa idhama inna. Okey. Okey, tuan-tuan perhatikan Dosa pertama yang dilakukan oleh ashabus shimal sampai masuk neraka, pertama, mereka ni bermewah-mewah sampai tak peduli orang lain. Kedua, mereka melakukan hinsil azim, dosa-dosa besar. Ketiga, mereka tak percaya adanya hari akhirat. Kalau tuan-tuan tengok sungguh-sungguh dosa-dosa yang dilakukan oleh ashabus shimal ni tuan-tuan, ni semua-semua ni, tuan-tuan nampak dia duduk dalam kategori apa tuan-tuan sebenarnya?
Ni, dia bermewah-mewah, dia melakukan dosa besar, dia tak percaya hari akhirat. Tiga-tiga ni dia duduk dalam kategori apa dosa ni? Ha? Bukan. Kalau tuan-tuan perhatikan dan tengok pada tafsir, kalau kita macam ni kita tak nampak tuan-tuan, tapi kena baca tafsir. Ini kepentingan kenapa kita rujuk para ulama yang mutabar. Sebab dia gunakan kaedah, disiplin yang tertentu, kaedah yang betul untuk faham. Dia kata apa tuan-tuan? Kata Dr. Wahbah dan tafsir Al-Munir, dia kata apa? Di sini adalah dosa yang manusia lakukan, dia telah kufur kepada rukun iman. Rukun iman. Dekat mana tuan-tuan? Tengok kalimah mutrafin, bermewah-mewah ni, kata Al-Imam Ibn Kathir, iaitu orang yang hidup mewah-mewah, dia menikmati kelazatan dunia ni sampai dia tak peduli apa yang Rasul kata. Ada kalimat kat sini, Rasul. Dia kufur kepada Rasul. Kan rukun iman kita percaya kepada Rasul. Sebab Rasul ni kan dia ajar, kamu kena buat sekian, kamu kena, ni halal, ni haram. Kan Nabi ajar kita kan? Nabi tunjukkan kita syariat. Tapi mutrafin ni, dia punya kemewahan dia dah tak peduli dah. Rasul tu siapa? Rasul tu siapa? Apa kaitan dia nak tentukan kehidupan saya? Contohlah, dia dah tak peduli tuan-tuan. Halal haram dia belasah. Nak kata tu, itulah mutrafin tuan-tuan. Kemewahan yang sampai memudaratkan diri dia. Dia kufur kepada Rasul. Hinsil azim, kufur kepada Allah. Sebab Abdullah bin Abbas kata hinsil azim ni adalah merujuk kepada syirik, kufur kepada Allah. Yaqulun a idza mitna wa kunna turaba ni, ini adalah kufur kepada yaumul qiyamah. Tiga-tiga ni adalah duduk di dalam rukun iman. Jelas tuan-tuan Ini asbab kenapa manusia itu masuk dalam kategori ashabus shimal. Okey. Ashabus shimal. Okey, sekarang tuan-tuan tengok sikit ayat yang ke 47 48. Ayat 47, ayat 48. Tuan-tuan nak tengok dahsyatnya mereka sampai jadi ashabus shimal ni. Allah kata apa pada ayat 47 tu? Wa kanu yaqulun, mereka ni dia duk bercakap ni, dia punya konsisten dia tak percaya hari akhirat tu bermula daripada ucapan dia tu sampai bila-bila. Sebab dia Allah gunakan present tense dekat situ, mudhari'. Yaqulun, dia sentiasa bercakap. Aiza, dia gunakan istifham tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh buat nota, tuan-tuan tanda kalimah aiza mitna tu, aiza. A dekat situ, kalimah aiza tu, A dekat situ adalah pertanyaan, istifham, questionnaire kat situ. Kemudian Allah kata apa? Inna. A dekat situ juga adalah istifham. Dua kali tanya tuan-tuan. Boleh? Boleh. Okey. Aiza, istifham yang pertama. Adakah apabila kami mati nanti? Dia tanya tu. Kedua, inna, adakah kami ni akan dibangkitkan? Dia tanya kali kedua. Kemudian dia akan tanya lagi. Awa aba, dekat yang kedua, yang ketiga pula tuan-tuan, ayat 48 tu. Awa aba unal awwalun. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu pun akan dibangkitkan? 3 kali tanya tuan-tuan. 3 kali dia tanya. Allah sebut istifham dekat sini, Allah ulang 3 kali tuan-tuan dalam satu dialog. Allah nak kata pada kita, ashabus shimal ni, dia punya keyakinan dia nak kata benda ni mustahil, 3 kali tanya tuan-tuan. Macam dia push. Betul ke macam ni? Betul ke macam ni? Dia soal tu macam dia yakin sungguh yang dia betul. Dia nak kata hari akhir ni benda yang paling mustahil. 3 kali pengulangan pertanyaan. Sebab itu Allah gunakan istifham kat situ. Aiza, inna, awa aba'ana tu. Tu itu adalah istifham, pertanyaan. Kalau tuan-tuan baca terjemahan, tuan-tuan akan nampak diterjemahkan sebagai apakah tu kan? Okey. Kedua, pengulangan 3 kali istifham ni, pertama dia nak kata ni benda mustahil lah, mengepek lah ni. Sebab tu aku tanya, betul ke aku mati nanti, aku dah jadi tanah, aku akan dibangkitkan, bapak-bapak aku akan dibangkitkan. Pertama dia nak bagi tahu benda tu mustahil.
Kedua, ini adalah untuk mengingkari adanya hari akhirat. Nak menafikan lah tuan-tuan. Bukan kadang merepek lah, benda tak ada lah. Yang cerita lah, benda tak ada. Ni soalan aku ni kamu boleh jawab tak? Tak boleh. Yang ketiga adalah sebagai ejekan, cemohan kepada Nabi SAW ataupun kepada agama ni. Apa yang dibawa oleh ajaran agama ni merepek. Okey, cemohan. Dia tanya tiga kali. Itu mesej kenapa Allah Ta'ala rakamkan ucapan ni dengan 3 kali istifham, 3 kali berbentuk persoalan. Aidza, ainna, awa aba'ana. Ada 3 kali pengulangan. Okey. Boleh faham ke tuan-tuan? Yang menonton di rumah boleh faham ke? Dah sampai level awam-awam ke level atas ni? Okey. Okey. Alright. Baik. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, layak tak, adil tak Allah masukkan dia sebagai ashabus syimal? Layaklah tuan-tuan. Dekat dunia punya sombong, punya takabur dan bongkaknya dengan Allah Ta'ala sampai seolah-olahnya merendah-rendahkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala adanya hari akhirat. Sampai 3 kali dia duk ejek-ejek ni. Seolah-olahnya kita tak ada akal untuk berfikir. Seolah-olahnya kita tak ada akal untuk berfikir ni. Tapi dia duk tanya ni macam dia seorang je ada akal. Tapi tuan-tuan akan tengok di hujung surah Al-Waqi'ah nanti Allah datangkan hujah wujud ataupun tidak adanya hari akhirat. Allah datangkan hujah tuan-tuan. Allah datangkan bukti macam mana kamu kena percaya adanya hari akhirat dengan kamu melihat kepada kehidupan dunia kamu. Okey, Allah ending tu tuan-tuan sangat baik, sangat sempurna. Penutup surah Al-Waqi'ah nanti kita akan tengok nanti. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kat sini tuan-tuan Allah kata apa? Aiza mitna, dia kata adakah kami akan mati, wa kunna, dan kami akan menjadi turab, tanah-tanah, wa idhama, tulang belulang. Inna, apakah kami lamab'utsun, akan dibangkitkan semula. Awa abaana, apakah juga bapa-bapa kami al-awwalu, yang dahulu-dahulu tu, nenek moyang dulu tu pun juga akan dibangkitkan. Okay, ini pertanyaan daripada dia. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni sebut dalam banyak tempat, yang mana Allah Taala sebut dalam surah Yasin. Tuan-tuan tengok surah Yasin, surah yang ke-36, ayat yang ke-78. Cuba tengok surah Yasin, surah 36, ayat 78. Surah 36 ayat 78. Allah kata apa tuan-tuan? Kan kalimah wadaraba lana tu tuan-tuan biarkan. Tuan-tuan tengok pada kalimah qala. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, kata Allah Taala, dan dia telah berkata, siapa dia ni tuan-tuan? Orang yang kufur lah. Man yuhyil 'idham, siapa yang akan menghidupkan al-'idham, tulang belulang, wahia ramim, yang telah rompong. Ramim tu tulang yang dah kosong tuan-tuan, yang dah rapuh dah, yang dah rompong, yang tulang tu dah tak diisi dah, memang tinggal untuk dihancurkan saja dah, hampir-hampir sebati dengan tanah dah. Siapa yang akan hidupkan? Kul, kata Allah Ta'ala, kul, jawab wahai Muhammad. Itu adalah fi'lul amar, perintah Allah untuk Nabi bercakap. Maksudnya jawablah wahai Muhammad. Yuhyihal ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan yang menghidupkan kamu adalah Tuhan yang menghidupkan kamu awwala marrah, buat yang pertama kali tu. Siapa yang ditanyakan? Siapa yang akan hidupkan kita ni setelah jadi tulang? Allah kata, wahai Muhammad, jawab, yang akan menghidupkan kamu di hari akhirat adalah Tuhan yang menghidupkan kamu di dunia. Tuhan yang sama juga. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah yang mengetahui tentang segala makhluknya. Di sini tuan-tuan, jawapan yang sangat rasional yang dijawab oleh Allah Ta'ala. Tak perlu tuan-tuan Allah nak kata kun fayakun, boleh Allah kata macam tu, tapi jawapannya tak menjawab pada persoalan. Bila Allah kata apa? Dialah Tuhan yang menciptakan kamu kali pertama, maka dialah juga Tuhan yang akan menghidupkan kamu di hari akhirat. Kalau tuan-tuan tengok secara logiknya, kita di dunia ni,
untuk penciptaan yang pertama adalah penciptaan yang sangat sukar. Macam mana manusia menciptakan kereta? Manusia pertama ciptakan kereta, tuan-tuan. Macam-macam inovasi yang dia buat. Mula-mula tayarnya bentuk kotak, tak ada enjin, gunakan haiwan ternakan sebagai kenderaan kan. Kereta lembu lah, kereta kerbau lah, tayar bentuk kotak. Kemudian ada datangnya ilmu pembaharuan, mereka pun ejah lagi, buat tayar berbentuk bulat, lebih melicinkan. Kemudian datang lagi manusia lain, cipta lagi adanya kenderaan yang berenjin dan tayar tu pula ada expansion pula kan, supaya dia lebih lembut lagi dia berjalan. Kemudian tuan-tuan nak datang kenderaan yang berikutnya, oh subhanallah, manusia makin lagi kreatif, makin lagi bijaksana. Kereta makin lagi canggih, makin lagi canggih, makin lagi berteknologi. Nak bagi tahu, ciptaan yang pertama paling sukar. Ciptaan yang kedua dah tak sesukar mana dah. Macam mana telefon diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Susah tuan-tuan, berapa kali banyak kajian, banyak kita kata eksperimen yang dilakukan tak berjaya. Sampailah kali ke berapa ribu entah baru berjaya. Tapi manusia nak cipta telefon yang kedua dah tak susah dah. Lampu. Telefon pun macam tu juga tuan-tuan. Telefon pun, lampu dan sebagainya, orang dah cipta dah tak ada masalah. Nak bagi tahunya, Allah jawab secara logiknya, penciptaan yang pertama bagi manusia yang sukar tu pun Allah dah ciptakan. Penciptaan kali kedua tak susah dah. Penciptaan kali kedua tak susah dah. Allah Ta'ala menjawab dengan logik tuan-tuan pada surah Yasin. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tengok pada ayat yang ke-49. 49 dan ayat yang ke-50 ini adalah satu perkataan yang sama. Ayat 49, ayat yang ke-50. Terus Allah kata apa? Kul, bila orang bertanya pada Nabi, kami ni mati nanti jadi tulang, apakah kami ni akan dibangkitkan? Apakah bapa-bapa kami pun akan dibangkitkan? Lalu Allah kata, kul, ayat 49, jawab wahai Muhammad. Jawab, ni perintah Allah, fi'lul amar. Jawab wahai Muhammad, innal awwalin wal akhirin, sesungguhnya orang-orang yang dulu daripada kamu, al-awwalin, orang yang terawal dulu, yang dah mati, wal akhirin, dan orang-orang yang terkemudian selepas kamu. Kamu dah mati dah, orang lepas kamu pun yang akan mati. La majmu'un, kata Allah Ta'ala, mereka ni semuanya akan dikumpulkan. Ada kalimah majmu'un, kalimah jamak tu, semuanya dikumpulkan. Perhatikan kalimah lam. Lam dekat situ. Lam. Lam di situ tuan-tuan, kalimah la majmu'un, lam dekat situ adalah lam yang memberi maksud penegasan. Okey, la majmu'un, lam dekat situ adalah lam penegasan. Kalau tengok pada terjemahan, diterjemahkan sebagai benar-benar akan dikumpulkan. Benar-benar akan, Allah tegaskan tuan-tuan dalam ayat Quran, takkid ni, dianya penegasan ada beberapa kalimah yang Allah gunakan. Kebiasaan Allah guna kalimah inna, sesungguhnya. Maksudnya Allah tegaskan tuan-tuan. Kalau kita tulis dekat WhatsApp tu, nak bagi arahan tuan-tuan, amaran, tuan-tuan buat tanda seru. Tuan-tuan tulis 3 kali tanda seru tu. Nak kata betul-betul ni benda yang kena beri perhatian ni, tegas. Ataupun tuan-tuan besarkan semua huruf dia. Amaran A besar, M besar, A besar, R besar, A besar, N besar, semua huruf besar. Tuan-tuan nak bagi tegas lagi, tuan-tuan bukan sekadar besarkan semua huruf, bukan sekadar letak tanda seru, bahkan tuan-tuan bold pula huruf tu, perkataan tu. Itu penegasan. Dalam Quran, ada kala Allah guna kalimah inna, ada kala Allah gunakan kalimah lam, macam ayat ni tuan-tuan, kalimah la majmu'un, lam kat sini. Ada kalanya Allah gunakan ayat sumpahan, qasam, wadduha, demi waktu duha, wasyams, demi matahari. Allah gunakan kalimah sumpah sebagai penegasan. Ada kalanya Allah gunakan kalimah qad, qaf dengan dal tu, qad pun adalah penegasan. Okey, jadi Allah tegaskan tuan-tuan, jawab wahai Muhammad, orang dulu ke, orang akan datang ke, mati je,
kami benar-benar akan kumpulkan dia. Allah tegas tuan-tuan, tegas. Ni bukan jawab main-main ni. Allah tegaskan kami benar-benar akan kumpulkannya ila miqat. Miqat. Tuan-tuan tengok kalimah miqat. Miqat ni tuan-tuan diterjemahkan kepada waktu yang tertentu. Okey. Miqat bermaksud waktu yang tertentu. Maksud waktu yang tertentu dekat sini tuan-tuan, hari yang telah Allah pastikan. Hari yang Allah telah tentukan. Hari itu takkan berubah. Okey, itu maksudnya. Kemudian Allah kata apa? Yaumim ma'lum, hari yang telah dikenal. Hari maklum ni maksudnya benda yang dah tahulah. Okey, benda hari yang telah diketahui. Artinya ada satu hari di sisi Allah yang Allah sahaja yang mengetahui, makhluk tak mengetahui. Kata Al-Imam Ibn Kathir adalah merujuk kepada kalimah miqat yaumim ma'lum tu. Manusia akan dikumpulkan pada hari yang tidak akan maju dan tidak akan mundur, tidak bertambah ataupun berkurang, walaupun seminit, walaupun sehari, walaupun sebulan, tak berubah. Hari itu dah ditentukan dah. Allah tegas tunggu-tunggu ni tuan-tuan. Maksudnya bukan sekadar sebut lam tadi tu, lam majmu'un. Allah spesifikkan lagi. Allah bukan sekadar tegas, bahkan Allah spesifikkan hari itu bukan hari yang nanti saya buatlah kot. Benda tak, tapi Allah kata aku dah tentukan dah. Nak kata hari itu adalah hari yang pasti. Okey, hari yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ayat 51 dan ayat yang ke-52 tuan-tuan. Ayat 51 dan ayat 52 ini pun adalah satu maksud yang sama Ayat 51, ayat 52. Lalu Allah kata apa? Thumma kemudian innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian kemudian sesungguhnya kamu, iaitu penghuni-penghuni neraka, ayyuhad-dallunal mukadzibun, adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang pendusta. Okey, kenapa Allah letakkan kalimah summa dekat situ tuan-tuan? Kenapa Allah letakkan kalimah summa? Summa ni maksudnya then, kemudian. Maksudnya ada fasa. Satu fasa nak berpindah ke fasa yang lain, maka tengah-tengah tu dia letakkan kalimah kemudian. Summa. Puan Shima, kita punya audiens boleh faham tak? Boleh? Laju sangat ke? Okey. Tak kan? Kalau perlu pengulangan bagi tahu ya, saya ulang lagi sekali kan. Tak ada masalah. Kita pun tak rushing apa-apa pun. Okey. Ke nak ada exam? Nak kerja exam? Okey. Sekejap Ayat 49 dan 50 tadi tu saya kata sama kan maksud dia. Sebab Allah Ta'ala 49 ni kan Allah kata awalin wal akhirin. Orang sebelum kamu ke, orang lepas kamu ke, mati je, la majmu'un, semuanya Allah kumpulkan pada hari yang Allah dah spesifikkan bila. Okey. Kemudian Allah sambung kat sini, Allah kata thumma then. Kemudian Allah sambung ayat 51 dan 52. Ada fasa dekat sini. Habis fasa ni menuju ke fasa ni pula. Okey. Habis fasa ni menuju ke fasa ni. Dan dekat sini tuan-tuan adalah merujuk kepada ayat 51 ni dan 52. Sebab Allah sedang merujuk cerita tentang dalam neraka. Allah kata apa? Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Ayat 51 kan? Allah kata apa pada ayat yang ke-52? Iaitu Allah kata la'akilu min syajarin min zakkum. La'akilun, Allah gunakan kalimah ni. La'akilun min syajarin min zakkum kan?
Allah gunakan kalimah lam lagi sekali pada ayat yang ke-52 ni. Lam dekat sini adalah penegasan. Benar-benar nanti dekat dalam neraka, la'akilun, kamu akan makan, ada satu makanan dalam neraka nanti, iaitu makanannya, kata Allah Subhanahu wa taala, min syajarin, daripada pokok, min zakum, iaitu nama makanannya adalah zakum. Okey, makanannya bernama zakum. Allah sebut kalimah lam dekat sini adalah sebagai penegasan. Kamu tak boleh lari. Benar-benar akan makan. Satu kepastian, jaminan yang mereka akan makan di dalam neraka nanti. Okey, dan ni adalah merujuk kepada fasa ni berubah. Ni fasa lain, kemudian ini adalah fasa yang lain. Sebab itu Allah gunakan thumma, kemudian tu. Kalau tuan-tuan nampak 49-50 ni mesej yang sama, 51-52 ni mesej yang sama, cuma dipisahkan. Kenapa Allah pisah? Dia mesti ada sebabnya, tuan-tuan. Okay, kenapa Allah tak sambung dalam satu ayat je? 51-52 jadi satu ayat. Kenapa dipisah-pisahkan? Sebab Allah nak tegaskan. Misal ayat 51 ni, Allah kata ayyuhadh-dhallunal mukazzibun. Kenapa Allah panggil mereka ni dhal, sesat, dan kenapa Allah panggil mereka dusta? Dhal dekat sini dengan dusta dekat sini, tuan-tuan, dhal dekat sini adalah sesat daripada hidayah. Jalan syurga lurus, hidayah Allah lurus, tapi mereka sesat, terpesong daripada jalan yang benar. Kalau bagi contohlah, jalan syurga ni direct macam ni, tuan-tuan, yang mereka jalan adalah macam ni, dhal. Benda yang Allah tak suruh buat, kamu buat. Kan kalau tu perintah tadi, tuan-tuan, Allah kata taat perintah Allah, tapi mereka tak buat. Yang mereka buat adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Mereka menafikan Rasul. Yang Allah tak suruh buat, tu yang dia buat. Seolah-olahnya mereka disuruh jalan yang lurus. Kita sebenarnya di atas jalan ni, tuan-tuan. Fitrah kita atas jalan ni dah, terus aja. Tapi kita sendiri yang bertindak, ambil action untuk menyimpang. Okay? Kita yang mengambil keputusan untuk menyimpang. Allah kata jangan buat, itu yang kita buat. Allah panggil dia sebagai dhal, sesat. Benda dah lurus dah, kamu yang memilih kesesatan. Manakala kalimah mukadzibun ataupun kalimah dusta ni adalah kalimah menafikan. Akhirat ada tak? Ada. Tapi kita menafikan adanya hari akhirat. Kita ambil rasuah, kita melakukan maksiat, kita melakukan macam-macam kejahatan, seolah-olahnya tak ada hari pembalasan. Maka dia digelar sebagai pendusta. Dusta ni bukan nak kata bahasa kita bohong. Bohong bahasa kita ni benda tak ada kita kata ada. Tapi dusta dalam bahasa Quran adalah benda yang ada kita nafikan. Rasul ada tak? Ada. Tapi kita punya perangai macam Rasul tak ada. Macam tak ada panduan hidup. Macam tak pernah ada orang bagi pesanan, nasihat daripada hadis Nabi. Macam tak ada. Itu namanya dusta. Allah ada tak? Ada. Tapi kita macam tak percaya Allah. Digelar sebagai pendusta. Okey? Kiamat ada tidak? Ada. Tapi kita punya perbuatan macam tak ada hari kiamat. Maka itu digelar sebagai pendusta. Jadi gelaran ni, dhallun dan mukadzibun ni, tuan-tuan, bukan ucapan yang biasalah. Ni ucapan yang memang menggelarkan kepada 3 dosa yang mereka lakukan tadi tu. 3 sebab mereka masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Okey. Baik. Saya tak cerita lagi tentang zakum, tuan-tuan. Zakum ni ada beberapa ayat, nanti kita kena tengok. Baru kita akan nampak kenapa zakum ni sangat-sangat azab. Okey. Cuma dekat sini, tuan-tuan, saya kongsikan pada tuan-tuan satu hadis. Ada satu hadis. Hadis ni hadis kudusi. Nabi sebut melalui firman Allah. Maksudnya kalau hadis kursi, maknanya daripada Allah, lafaznya daripada lidah Nabi SAW. Dia beza dengan Quran. Dalam hadis kursi ni, Allah Ta'ala ada sebut tentang azab yang paling ringan. Selalu kita ingat bila Nabi sebut azab yang paling ringan tu, yang dipanggil terompah api neraka tu, kita ingat Nabi yang sebut. Tapi kalau tengok pada hadis, sebenarnya Allah telah berfirman, cuma Nabi yang menyampaikan. Dia panggil hadis kursi. Allah sebut apa, tuan-tuan? Kata Allah Ta'ala,
anin nabiyyi qala Allah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah berkata, hadis ni riwayat Bukhari kata Nabi SAW, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, li ahwan ahlin nar, Allah telah berfirman kepada penghuni neraka yang ahwan. Ahwan ni yang paling ringan azab dalam neraka. Li ahwan ahlin nar, penghuni neraka yang paling ringan azab dalam neraka, iaitu mereka diletakkan sebiji bara api neraka. Kita panggil terompah, ada orang panggil selipar api neraka. Nanya dia, kalau dalam hadis disebut sebagai bara. Bara tuan-tuan, api neraka kan api kan, dia ada bara dia. Diletakkan di telapak kakinya, diletakkan di tumit kakinya tuan-tuan, maka mendidih di otaknya. Pakainya di kaki tapi didihnya di otak. Kalau tuan-tuan, otak dengan kaki ni jauh tuan-tuan. Kalau otak yang jauh ni pun mendidih, jangan cakaplah organ paru kita, kita punya usus kita, abdomen kita, lebih lagi. Itu azab yang paling ringan. Dipakaikan je tuan-tuan. Okey, diletakkan bara di telapak kakinya, di tumitnya, mendidih di otaknya. Allah sedang berbicara dengan siapa? Dengan ni, orang yang paling ringan azabnya. Ni paling ringan ni tuan-tuan. Allah kata apa? Lau anna laka ma fil ardi min syai', kata Allah Ta'ala, sekiranya lah kalau kamu ni ada sesuatu yang paling berharga, paling bernilai di dunia. Okey, kamu ada sesuatu ni, ataupun kamu ada harta seluruh dunia ni, kuntu taftadi bi, nak tak kalau kita buat satu sistem barter? Kamu cagarkan semua harta kamu di dunia, aku lepaskan kamu daripada azab. Allah buat ni Allah Ta'ala sebut ni tuan-tuan dalam hadis ni. Allah bagi tahu, tanya pada penghuni neraka paling ringan azab dia, nak tak kalau kamu ada harta di dunia, tak kisahlah kecil ke ataupun harta seluruh dunia ni, bumi ni harta kamu, kita buat satu pertukaran, kamu bagi kamu harta kamu, aku akan lepaskan kamu daripada azab yang paling ringan dalam neraka. Qala, Allah Ta'ala kata apa? Penghuni neraka yang paling ringan azabnya, dia akan kata, na'am, ya, saya akan tukar, saya akan cagarkan harta saya. Di sini tuan-tuan merujuk kepada apa? Penghuni neraka ni dia tanpa ragu-ragu, dia tak ada fikir-fikir, saya fikir dulu kot, harta saya ni bukan senang saya nak dapat ni, saya kumpulkan ni bukan sikit ni, banyak ni, takkanlah saya nak tukar benda ni. Tak berbaloi. Tapi kata Allah Ta'ala, manusia masa dia diazab dengan azab yang paling ringan, dia kata apa? Sekarang juga kita tukar. Sebab masa tu tuan-tuan, dia yang paling ringan dalam neraka azabnya, tapi dia rasa dialah yang paling teruk azabnya dalam neraka. Okay? Dia rasa dia yang paling teruk, dialah paling azab, sedangkan dia yang paling ringan. Sebab itu dia kata apa? Kalau boleh sekarang juga saya nak tebus semua harta kita hari ni tuan-tuan. Kita ada tanah, kita ada rumah, cuba tanya, nak wakafkan ke tidak ke masjid? Harta ni kalau saya tukar ada duit ni, elok juga. Kita masih lagi berkira-kira tuan-tuan. Tapi Allah sebut dalam hadis ni, manusia bila dah diazab, azab yang paling ringan masa tu dia dah tak boleh bayangkan. Dia kata, ambil lah, yang penting saya lepas. Okay? Kalau boleh kamu ambil lah semua harta saya, yang penting saya lepas. Tak teragak-agak tuan-tuan, tak fikir-fikir dah. Kalau boleh dia nak lepas, sebab nak membayangkan azab yang tak terperi. Tetapi tuan-tuan, Allah kata apa? Qala, Allah Ta'ala berfirman, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. Hei, kamu tahu tak, dahulu aku pernah meminta kepada kamu satu perkara yang lebih ringan daripada permintaan ni. Aku tak minta harta kamu pun, aku tak minta kamu gadaikan dunia kamu untuk aku. Aku minta ada satu permintaan yang lebih ringan. Allah kata pada kita tuan-tuan, masa di alam roh dulu, Allah kata ada satu benda yang paling ringan, kamu tak payah susah-susah, iaitu kata Allah, wa anta fi sulbi Adam, dan masa itu kamu masih lagi berada di sulbi Adam, kita masih lagi di alam ruh. Allah kata apa? Alla tusyrik bi fa abaita illa syirq. Kata Allah Ta'ala, permintaan aku mudah sangat, jangan syirik kepada aku, jangan syirik. Allah kata jangan syirik tu maksudnya apa tuan-tuan? Jangan buat. Kalau Allah suruh kita buat, itu beban. Buat ni solat kita rasa beban tuan-tuan. Puasa beban. Buat haji beban. Tapi Allah kata jangan buat.
Susah ke senang tuan-tuan? Jangan buat. Tinggal je tuan-tuan. Terpedulilah. Benda tu tak payah buat. Selesai. Allah kata itu permintaan paling ringan. Tapi kata Allah, fa'abaita, tapi kamu degil. Kamu degil. Kamu tetap memilih untuk buat syirik kepada aku. Sebab itu Allah kata apa? Dia ni adalah dal, sesat. Sebab jalan tu lurus dah tuan-tuan. Fitrah kita lurus dah. Tapi kita memilih untuk mengambil keputusan belok ke kanan dan belok ke kiri. Sedangkan jalannya adalah lurus. Tuan-tuan tak payah buat apa-apa pun tuan-tuan. Patuhi sahaja lalu lintas kehidupan yang Allah telah syariatkan. Ikut sahaja arahan. Tak perlu memandai-mandai dalam kehidupan kita. Ikut sahaja. Sebab itu Allah sebutkan ayat ni tuan-tuan. Tapi kamu degil. Okey? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dekat ayat di sini. Ya, betul. Ada. Antara yang menerimanya adalah Abu Talib. Antaranya. Tapi ada tak orang lain? Ada. Ini kategori azab yang paling ringan. Paling ringan. Tak duduk dalam neraka. Bukan tak duduk dalam neraka, tuan-tuan. Dia hanya diberikan bara sahaja. Nak membayangkan dia punya azab tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-52. Kita cerita tentang azab makanan dan kita akan cerita tentang azab minuman di dalam neraka. Azab makanan dan juga azab minuman. Kalau tengok dekat sini tuan-tuan, sebenarnya ada 5 azab bagi penghuni neraka, ashabus shimal tadi. Azab angin, azab air, azab naungan, azab makanan dan juga azab minuman. Ada 5 azab yang Allah sediakan untuk penghuni-penghuni neraka. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Semoga ada manfaat daripada majlis ini. Tuan-tuan doakan, dan kalau ada kesalahan, ada perkara-perkara yang diperbetulkan, mohon teguran yang membina, tuan-tuan boleh maklumkan terus kepada saya. Semoga kita sama-sama belajar dan sama-sama yang lebih utama lagi memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.